Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermula dengan pagi ini dengan ucapan ribuan terima kasih kerana anda semua menyertai ceramah keselamatan secara santai pagi ini. Okey, terlebih dulu kita bersama-sama memulakan ceramah kali ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, terlebih dulu terima kasih kepada semua yang berada di dalam ceramah ringkas secara santai, iaitu ceramah bertajuk Ceramah Keselamatan dan Persediaan Banjir Zon Timur. Tapi untuk bermasa pagi yang indah ini, saya tidak berkesorangan bersama panel-panel jemputan daripada Pusat Lanjutan PACE UUM, iaitu saudara Hafiz Zakaria, saudara Nick, saudara Firdaus dan saudara Hasan. Tak lain tak bukan, saya juga ingin memperkenalkan panel jemputan kita, iaitu wakil daripada pegawai Balai Bomba Kemaman, iaitu Tuan Zailani, yang akan bersama saya dalam memfokuskan ceramah keselamatan sempena kita berada di dalam ambang musim tengkujuh di Pantai Timur. Jadi terlebih dahulu saya minta penceramah kita memperkenalkan diri, iaitu pegawai daripada Balai Bomba Kemaman, Tuan Zailani. Sila memperkenalkan diri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia-Nya dapat kita bernafas di buminya, sehingga pada waktu ini selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat baginda. Jadi pertama sekali alhamdulillah kita dapat bertemu dalam satu ceramah ataupun program yang bertajuk Ceramah Keselamatan dan Persediaan Menghadapi Banjir ataupun musim banjir lah. Okey, jadi saya perkenalkan diri saya. Saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad Zailani bin Abdullah. Sekarang ini bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Cukai. Dan sedikit pengalaman dalam bomba ini, iaitu saya bermula pada tahun 2012. Masa tu dalam rekrut lagi lah, 2012. Seterusnya selama 6 bulan sehingga Jun 2013 di Akademi Bomba dan Penyelamat wilayah Timur dan juga di Akademi Bomba dan Penyelamat wilayah Tengah, iaitu di Kuala Kubu Baru, Selangor. Dan pertama sekali saya posting ataupun ditempatkan di bahagian masa tu tengah detachment lah. Kalau dalam bomba ni kita panggil detachment, di bahagian operasi Balai Bomba dan Penyelamat Sentul di Kuala Lumpur lah, bermula pada 1 Julai 2013 sehingga 21 Ogos 2013. Okey, seterusnya pada Ogos 2013, iaitu selepas pada di bahagian operasi Balai Bomba dan Penyelamat Sentul, saya bertugas di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Terengganu, iaitu di Kuala Terengganu sendiri lah.
dan seterusnya pada September 2013 sehingga 2 Februari 2015 saya ditempatkan di cawangan pelesenan Zon 2 Terengganu ataupun lebih tepat lagi di Kemaman ini juga. Itu first posting saya lah di sini selaku pegawai pelesenan dan juga merangkap pegawai operasi zon. Maksudnya apa-apa operasi yang berkait dengan balai saya akan turun jugalah. Okay, seterusnya pada September Februari sebenarnya, Februari 2015 hingga Julai 2017 saya bertugas sebagai Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Besut, iaitu dekat Sempadan Kelantan sanalah, daerah Besut. Dan seterusnya 1 Ogos 2007 sehingga 31 Julai 2018 kembali ke Zon 2 sebagai Ketua Cawangan MBK ataupun membasmi bahaya kebakaran, bahagian keselamatan kebakaran Zon 2 Terengganu. Dan seterusnya sekarang inilah bermula 1 Ogos 2018 hingga sekarang selaku Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tukai. Jadi itulah sedikit sebanyak perjalanan saya sebagai pegawai bomba di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sebenarnya sebelum ini saya pernah bertugaslah, sebelum masuk ke penjawat awam ini saya bekerja di swasta hampir 10 tahun dan mengambil keputusan pada 2012 untuk menyertai badan uniform iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Itulah sedikit. Sebab tu dalam kita selalu memanggil monsun ni ada dua lah, monsun timur laut dan juga monsun barat daya. Jadi sebenarnya cuaca di Malaysia ini memang dicirikan kepada dua jenis monsun yang saya katakan tadi, iaitu monsun barat daya yang bermula pada akhir bulan Mei hingga ke bulan September setiap tahun lah. Dan juga yang berlaku sekarang ni yang kita panggil monsun timur laut ataupun musim banjir ini, ia akan bermula pada bulan November hingga bulan Mac. Okey, itu ialah tempoh bulan yang fasa dia lah, fasa bagi monsun. Okey, yang kita khawatiri ialah monsun timur laut, iaitu yang akan bermula pada November hingga bulan Mac, dan kita sekarang berada di bulan Disember, dan Disember ini merupakan yang agak kritikal lah bagi kita negeri-negeri di pantai timur ini. Okey, monsun timur laut dia akan membawa hujan lebat, terutamanya negeri-negeri yang saya katakan tadi, iaitu negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang, termasuk Johor. Okey, iaitu di pantai timur semenanjung Malaysia, dan juga melibatkan pantai barat Sarawak. Okey, jadi manakala bagi monsun barat daya pula secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering kalau di sebelah Sarawak, barat Sarawak. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai musim peralihan monsun. Jadi saya teruskan apa yang menyebabkan monsun ini berlaku. Okey. Sebenarnya monsun berlaku adalah disebabkan oleh perbezaan suhu di antara kawasan daratan, iaitu di tanah-tanah di kawasan tinggi lah, dan juga di laut. Suhu yang berbeza lah di antara kawasan lautan dan juga daratan, hasil daripada pemanasan daripada matahari, sinaran matahari. Semasa musim sejuk, kawasan daratan benua akan mula menyejuk dengan lebih cepat, dan
menyebabkan suhu yang amat rendah di Asia Tengah, di kawasan Asia Tengah. Keadaan ini menyebabkan tekanan atmosfera meningkat dan membentuk sistem tekanan tinggi ataupun dalam istilahnya kita panggil antisiklon yang sangat kuatlah di kawasan Siberia sana. Okey. Boleh tengoklah mungkin dalam peta tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok Siberia di kawasan mana. Okey, akibat daripada itu udara sejuk yang bergerak keluar daripada Siberia tadi, okey, sebagai angin barat laut dan seterusnya bertukar menjadi angin timur laut. Okey, apabila tiba di perairan pantai ataupun di kawasan laut Cina Selatan dan menuju ke kawasan kita lah di Asia Tenggara. Okey, dari semasa ke semasa keadaan ledakan udara sejuk yang kuat tadi ataupun dalam istilah kita panggil luruan monsun saling bertindak dengan sistem tekanan rendah dan pusaran siklon tadi yang terbentuk berhampiran kawasan khatulistiwa ataupun di kawasan kita lah. Kita ni sangat hampir dengan kawasan khatulistiwa. Maka ia akan menghasilkan angin kencang dan juga laut bergelora di Laut Cina Selatan serta hujan lebat di pantai timur semenanjung Malaysia. Sebab tu keadaan sekarang ni keadaan laut bergelora dan juga angin kencang lah di kawasan kita, terutama di pantai timur. Dan juga dia akan kena juga di sebahagian pantai barat Sarawak, di bahagian Kuching, bahagian bawah di kalau kita tengok peta tu di bahagian bawah Sarawak, negeri Sarawak. Okey, berbalik kepada pada musim panas pula berlakunya pemanasan matahari yang kuat maka ianya akan membawa kepada peningkatan suhu di kawasan daratan Asia. Semasa udara panas itu mengembang naik, maksudnya pemanasan tu dia naik ke atas, kawasan tekanan rendah secara tetap akan terbentuk. Dan seterusnya angin tenggara yang lembap tadi yang datangnya daripada selatan lautan Hindi dan lautan antara Indonesia dan Australia, maksudnya angin daripada belah sana akan bertukar menjadi angin barat daya apabila merentasi garisan ataupun kawasan khatulistiwa tadi. Seterusnya angin ini bergerak merentasi Asia Tenggara sebelum terus ke kawasan-kawasan seperti di Taiwan, China dan barat laut Pasifik lah. Okey, itu sedikit berkaitan dengan monsun. Moderator. Tak dengar moderator? Suara mute. Okey. Clear Okey. Okey, terima kasih kepada Tuan berkaitan istilah monsun tadi. Jadi saya ingin mencelah lagi sekali kolaborasi di antara pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan Jabatan Meteorologi Malaysia. Adakah terdapat kolaborasi yang berkaitan info-info daripada Jabatan Meteorologi yang dikongsi bersama Jabatan Bomba untuk menyampaikan maklumat kepada orang awam berkaitan cuaca ataupun musim-musim monsun yang berlaku di masa akan datang? Okey, terima kasih atas pertanyaan. Jadi sebenarnya pihak kami, terutama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sentiasa bekerjasama dengan jabatan ataupun agensi-agensi yang terlibat, terutama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Jabatan Pengaliran dan Saliran. Jadi dua agensi ataupun
jabatan ini memang saling berhubung rapatlah dan saling bertukar maklumat dan juga info-info semasa berkaitan dengan monsun timur laut dan juga keadaan cuaca semasa lah. Jadi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di layar, dapat dilihat di situ di mana peta negara Malaysia yang untuk makluman semua sebenarnya 9% daripada keseluruhan Malaysia ataupun negara kita ini ialah terdiri pada kawasan yang mudah banjir ataupun kawasan tanah rendah yang mana berisiko tinggi untuk banjir sebenarnya. Okey, dan juga daripada kawasan tersebut lebih kurang 4.8 juta penduduk adalah berisiko akan menghadapi banjir inilah, dan kemungkinan rumah-rumah mereka juga akan ditenggelami air banjir. Sama ada banjir secara banjir kilat ataupun banjir yang disebabkan oleh melimpahnya air sungai, parit dan sebagainya lah. Okey, sebenarnya hubungan baik ataupun akrab antara agensi-agensi kerajaan ini, terutama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran, pihak kami ini sentiasa berkolaborasi ataupun selalu berhubung sesama sendiri bagi mendapatkan info-info yang terkini lah. Okey, dan seperti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi yang membuat siaran media pada tarikh 1 November 2021 yang lepas, yang mengatakan di dalam siaran media tersebut permulaan monsun timur laut bagi tahun 2021 dan 2022, yang mana di dalam siaran media tersebut menjelaskan bahawa monsun timur laut ataupun musim turkujuh di Malaysia ini dijangka bermula pada 3 November 2021 dan berterusan sehingga bulan Mac 2022. Dalam tempoh ini terdapat 4 hingga 6 episod hujan lebat lah yang dijangka berlaku semasa berapa hari tu tuan? Ya. Anggaran hujan lebat tu dalam tempoh berapa hari? Dia sebabnya dia macam ni. Sebenarnya hujan lebat ini dia akan berlaku 4 hingga 6 episod hujan. Maksudnya dalam seminggu tu mungkin ada 3 atau 4 hari yang hujan tanpa henti lah. Okey, dia ada 4 hingga 6 episod di antara bulan November tadi hingga bulan Mac nanti. Sebab sekarang ini macam di Kemaman sendiri, di kawasan saya telah berlaku baru episod yang pertama lah, dan masih lagi ada 4 atau 5 lagi episod yang masih belum inilah sehingga Mac. Jadi semasa fasa awal monsun timur laut ini, iaitu dari November 2021 hingga Januari 2022, hujan lebat ini yang macam saya katakan tadi akan berlaku di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Manakala pada bulan Januari dan Februari 2022 pula, mengikut kata siaran media daripada Jabatan Meteorologi, episod hujan ini pada bulan tersebut iaitu Januari dan Februari 2022 akan berlaku pula ataupun akan tertumpu di kawasan belah Sarawak dan Sabah. Okey. Mulai hujung Januari hingga Mac 2022 dijangka pula cuaca agak kering di kawasan negeri Semenanjung seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Kelantan. Kebanyakan tempat di Malaysia ini dijangka menerima hujan pada paras purata sepanjang monsun timur laut kali ini. Okey, seterusnya hujan lebat yang berterusan untuk tempoh beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, terutamanya yang berkedudukan rendah. Maksudnya kawasan-kawasan rendah
dan kawasan-kawasan yang biasa dinaiki banjir ataupun dinaiki air. Sekiranya hujan lebat tadi tu berlaku serentak dengan kejadian air pasang besar dan juga luruhan ribut, maksudnya berlakunya pertembungan di antara paras kenaikan air laut dan juga hujan lebat di hulu sungai, maka kawasan-kawasan, kalau kita tengok, kalau di Kemaman ni Sungai Kemaman dan juga kalau di kawasan Pahang, Sungai Pahang kan, kalau berlakunya pertembungan di antara kenaikan paras air laut dan juga hujan lebat di sebelah hulu, sudah tentulah dia akan berlakunya limpahan air sungai dan kawasan yang terutama kawasan bandar lah yang akan terlibat dengan banjir tadi. Okay, sebab tu pada tahun 2013 dan juga 2014 banjir boleh dikatakan agak teruklah di kawasan Pahang, di Kuantan dan juga di Kemaman, Terengganu. Jadi selain pada itu, sebenarnya tiupan angin timur laut ini secara berterusan boleh menyebabkan laut bergelora dan juga ombak besar. Okey, sebabnya angin kuat di kawasan laut sana kan, di Laut Cina Selatan. Jadi apabila keadaan ombak ini kuat, kampung-kampung ataupun kawasan penempatan penduduk di kawasan pesisir pantai juga berisiko selain daripada banjir tadi. Okey. Manakala di kawasan-kawasan yang menghadap di Laut Cina Selatan, dia juga akan berlaku banjir ataupun kita istilahkan banjir disebabkan oleh banjir laut, bukan disebabkan oleh banjir air hujan, kan, disebabkan oleh kenaikan paras air laut tadi. Okey, pertembungan maksudnya pertembungan dua arus lah ni. Ya, dia sebenarnya dia macam ni, senang nak faham. Apabila air laut itu naik pada paras ketinggian maksimum, macam di Kemaman pada tarikh 7 dan 8 hari bulan yang lepas, 7 dan 8 Disember 2021 yang lepas, kenaikan paras air ataupun kenaikan pasang surut air laut ialah sebanyak 3.7 meter di Kemaman. Jadi apabila itu berlaku, kan, sudah tentu paras itu akan melimpah, terutama jalan-jalan dan juga di kampung-kampung di kawasan pesisir pantai, terutama kalau di Kemaman ini, kawasan di Kuala Kemaman dan di beberapa kampung yang berhampiran dengan muka kuala. Okey, dan jika keadaan tersebut berlakunya hujan di sebelah hulu sungai, okey, dan hujan lebat, kebiasaannya hujan lebat itu tanpa henti dalam tempoh 4 jam. Jadi apabila air hujan tadi mengalir melalui sungai-sungai dan seterusnya mengalir ke muara sungai ataupun di muka kuala, maka akan berlakulah pertembungan di antara kenaikan paras air laut dan air daripada hulu sungai tadi bertembung, seterusnya air itu akan menjadi melimpah ke tebing-tebing sungai yang berhampiran dengan muka kuala. Okey. Jadi oleh itu saya nasihatkanlah kepada orang ramai agar bersiap sedia menghadapi musim terkujuh tadi dan sentiasa peka kepada amaran hujan, terutama hendaklah selalu melayari ataupun mendapatkan info-info terkini berkaitan dengan keadaan cuaca di tempat anda semualah. Jadi antara info yang tuan-tuan dan puan-puan perlu dapatkan ialah berkaitan dengan amaran hujan lebat serta angin kencang dan juga laut bergelora. Biasanya perkara ini akan dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melalui laman web rasmi mereka, selain daripada aplikasi mobile ataupun menggunakan telefon My Cuaca, ataupun ada juga dalam laman media sosial rasmi jabatan tersebutlah. Dan juga orang ramai sebenarnya boleh juga menghubungi nombor-nombor talian hotline mana-mana agensi-agensi yang terlibatlah. Anda boleh mencari di dalam Google dan sebagainya bagi mendapatkan nombor-nombor telefon yang penting inilah, bagi mendapatkan
info keadaan cuaca di tempat masing-masing. Okey, terima kasih Tuan di atas penerangan berkaitan kolaborasi Jabatan Meteorologi dengan pihak bomba dan penyelamat. Saya go through kepada pertanyaan berkaitan kita melalui pengurusan bencana negara. Secara ringkas kita dapati ia diatur oleh pengurusan kepimpinan kerajaan pada istilah isu-isu keselamatan dan pengurusan jika berlaku bencana. Jadi di pihak Jabatan Bomba sendiri, saya mohon Tuan uraikan sedikit perkongsian kita tentang proses pengurusan bencana oleh pihak bomba serta pengurusan bencana negara. Okey, terima kasih atas soalan tersebutlah. Dia sebenarnya bagi pengurusan bencana negara ni ataupun kita panggil apa tindakan agensi-agensi tertentu bagi menghadapi kejadian-kejadian besar lah, dan banjir ini adalah satu kejadian yang di mana boleh dikatakan melibatkan suatu kerugian ataupun satu permasalahan yang besar kepada penduduk ataupun orang ramai lah. Jadi sebenarnya kejadian banjir ni adalah tertakluk kepada salah satu apa yang dikatakan di dalam arahan MKN 20 iaitu dalam semakan semula tahun 2012, yang mana sebenarnya keperluan untuk arahan dia sebenarnya arahan MKN 20 ni dia digunakan apabila berlakunya sesuatu kejadian bencana, sama ada, dan banjir inilah ada salah satu bencana yang ada lah. Okey, sebenarnya dalam bencana ni dia ada tahap-tahap dia sebenarnya. Ada tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3. Dia ada banyak tahap. Okey. Dan seperti di layar, tuan-tuan boleh tengok sebagai pada pengenalan keperluan pengujudan arahan ini bermula dari tragedi yang berlaku iaitu keruntuhan Pangsapuri Highland Tower sebenarnya. Itu sejak daripada itu tertubuhlah ataupun terbentuklah arahan nombor 20 semakan semula ni, arahan MKN 20 kita panggil, yang bertitik tolak daripada kejadian keruntuhan Pangsapuri Highland Towers pada tanggal 11 Disember 1993 yang lepas, yang dululah, dah lama dah, berapa puluh tahun dah tu. Okey, panel kita pun dah ada ni. Ras. Okey, rehat. Dapat minum air Tuan. Okay, alhamdulillah. Boleh sambung. Keadaan Kemaman macam ni Tuan? Ya? Kemaman macam mana keadaan? Hujan banjir lagi? Kemaman alhamdulillah masih lagi dalam keadaan terkawal. Hujan anggota dah standby? Dari segi standby memang kami dah standby lah. Tak ada masalah lah. Dari segi kesiapsiagaan tu dah ada, dan juga kita dah buat sebenarnya bagi pembekuan cuti anggota-anggota memang dah tak dibenarkan lah bercuti. Hanya kalau satu balai ni hanya pada satu hari tu hanya 2 orang saja yang dibenarkan bercuti. Daripada keseluruhan bagi balai saya ni seperti tu 60 lebih orang. Jadi pada satu masa hanya 2 orang saja dibenarkan bercuti. Itu pun yang betul-betul ada hal lah, ada agensi. Okey, boleh kita mulakan kembali Tuan? Okey, insyaAllah boleh. Okey, saya menjurus kepada persoalan isu utama kita punya ceramah keselamatan ni. Saya ingin bertanya kepada Tuan, apakah persediaan
semasa dan selepas ataupun macam ni lah, sebelum, semasa dan selepas banjir. Jadi bagaimana peranan pihak bomba dan agensi yang berkaitan untuk menyelaras proses pengurusan bencana ni melalui pihak bomba sendiri sebagai anggota penyelamat dan juga orang awam sebagai mangsa ketika berlakunya musibah banjir ni di dalam zon kita monsun musim terkujuh ni. Mohon Tuan huraikan sedikit, maksudnya dari segi situasi sebelum, semasa dan selepas bencana banjir berlaku. Contohnya untuk negeri-negeri di zon timur sebenarnya. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya untuk saya menjawab tu agak panjang juga tu jawapan dia, sebabnya saya daripada pemahaman saya itu berkaitan dengan macam mana persediaan kami agensi keselamatan ataupun agensi kerajaan ini daripada satu sudut, dan seterusnya daripada skop orang awam ataupun orang ramai. Diorang pun ada juga apa yang perlu dilakukan oleh orang awam apabila berlakunya banjir. Sebelum, semasa dan selepas tu skop orang awam. Jadi mungkin saya akan ceritakan kedua-dua. Kita ada berapa banyak masa Tuan Moderator? Boleh saja saya ceritakan untuk dua skop ini. Satu ialah agensi keselamatan dan juga satu lagi skop kepada orang awam. Boleh. Untuk Tuan saya bagi 20 minit. Okey, insyaAllah. Jadi macam ni, dari segi kami, terutama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kami dah ada langkah-langkah persediaan bagi sebelum, semasa dan selepas sebenarnya bagi kejadian bencana banjir ini, di mana antara apa yang akan kami buat apabila berlakunya banjir dan sebagainya lah. Jadi langkah-langkah persediaan sebelum banjir antaranya ialah seperti yang pertama, menyediakan dokumen analisa penilaian risiko banjir lah dalam sesebuah kawasan jagaan dengan mengenal pasti kawasan-kawasan yang mungkin berlakunya bencana banjir. Tak kira lah banjir kilat ke, banjir air melimpah ke dan sebagainya lah. Dan juga apa bahaya-bahaya yang ada di kawasan tersebut. Seterusnya pihak kami akan membuat lawatan ataupun kunjungan ataupun tinjauan ke kawasan tersebut lah. Jadi itu ialah bagi langkah-langkah kami di pihak Jabatan Bomba sebelum kejadian bencana banjir berlaku. Dan perkara yang kedua yang pihak kami akan buat ialah dan telah pun membuat sebenarnya sekarang ni dalam fasa semasa banjir. Sebab apa? Perkara-perkara ini yang sebelum ni pihak kami membuatnya sebelum peralihan monsun timur laut, iaitu yang seperti yang saya jelaskan tadi di awal-awal perbincangan tadi, berkaitan dengan pada bulan November bermulanya monsun timur laut kan. Jadi perkara yang kedua ialah mengemaskini peta kawasan jagaan dengan mendapatkan maklumat terkini daripada bilik gerakan pejabat daerah, daripada JPS dan juga daripada pihak berkuasa tempatan, supaya kawasan-kawasan yang selalu mengalami banjir ini dapat kita ketahuilah, sebab terutama yang melibatkan mana-mana kawasan yang dibuat pembangunan. Selalunya kita akan mendapatkan maklumat-maklumat ini daripada pihak berkuasa tempatan. Yang ketiga, menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain lah. Of course lah yang ni selalu ada perbincangan macam kami dengan pihak polis ni memang tidak dapat dipisahkan lah kan. Dan juga ada juga daripada pihak swasta yang mempunyai kemudahan, terutama yang mana pihak swasta ini ataupun NGO ini yang mempunyai aset seperti kenderaan 4x4, lori, bot kan. Jadi kita akan menjalinkan hubungan, terutamanya kalau macam saya di Kemaman ni, saya akan mengadakan hubungan yang baik antara pemilik kelab-kelab 4x4 ni. Sebab dia orang ni
untuk makluman, dia orang ni ada satu kenderaan dia orang. Kenderaan dia orang kalau kata nak bandingkan dengan bomba punya kenderaan utility bomba tak boleh nak redah banjir. Ya, tak mencukupi. Ya. Jadi kalau dia orang ni yang kelab 4x4 ni kan, kelab pacuan 4 roda ni, dia orang kenderaan dia orang tinggi dan boleh redah walaupun keadaan yang agak sukar dan kita rasa tak boleh lepas, dia boleh lepas. Kan? Jadi macam itulah. Dan juga selain daripada tu kebanyakan yang berkecimpung dalam kelab 4x4 ini, dia orang ada radio amatur. Radio amatur. Jadi bagi kawasan-kawasan yang integrasi ya, untuk telekomunikasi ataupun untuk komunikasi sesetengah kawasan, terutama di kawasan pendalaman, kita tak dapat akses talian telefon ataupun kita punya gen tu untuk komunikasi kami lah, bomba. Jadi nak memanggil anggota ataupun yang mana-mana bertugas di kawasan maksudnya kampung pendalaman sana tak dapat. Jadi di sinilah fungsi kelab-kelab 4x4 tadi membantu pihak kami. Kan, bukan kata kita tidak ni, sebenarnya memang bersama-sama dengan kami jugalah dalam menangani insiden ataupun kejadian bencana banjir. Selain daripada itu, ada juga yang keempat ialah sentiasa mengadakan perbincangan dan juga mesyuarat dengan agensi kerajaan di peringkat daerah dan negeri supaya kerja-kerja menyelamat dapat diselaraskan dan juga dilaksanakan dengan lancar. Biasanya di peringkat daerah ini selalu akan ada jawatankuasa mesyuarat jawatankuasa bencana daerah yang dipengerusikan oleh pegawai daerah tadi. Memang setiap tahun bila sebelum banjirnya berlaku akan ada mesyuarat antara agensi inilah. Dan pihak kami juga akan sebelum ni juga akan memastikan peralatan menyelamat seperti tali, bot, personal floating device ataupun PFD dan lain-lain peralatan yang berkaitan dalam keadaan baik dan boleh digunakan pada bila-bila masa. Jadi memang kami setiap hari, kalau kata satu hari akan ada 2 kali pemeriksaan peralatan-peralatan inilah. Dan itu memang rutin ataupun jadual tugas harian kami Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi ini memang rutin harian ataupun memang dah kerja-kerja harian. 2 kali sehari mesti periksa barang-barang tersebut lah. Dan sebelum juga, untuk tempoh sebelum juga kami akan mengadakan latihan berkaitan dengan penggunaan peralatan menyelamat, pengenalan bot serta tugas-tugas menyelamat yang diadakan sama ada di peringkat balai, di peringkat zon ataupun di peringkat negeri lah. Dan memang latihan-latihan ini pihak kami telah melaksanakan jugalah. Dan yang ketujuh, bagi kategori sebelum banjir, menyelaras cuti rehat anggota, macam saya dah sebutkan tadi, dan juga menghadkan cuti. Kalau kata di peringkat negeri tu, dia hanya membenarkan pada musim nak banjir ni hanya membenarkan hanya 20% daripada jumlah keanggotaan negeri tu. Maksudnya tak ramai lah, 20 orang pula, 20% sahaja. Dan semasa musim banjir ini juga ada jika seseorang anggota tu dia bercuti kan, dan dia akan dipanggil untuk bertugas. Walaupun cuti dia tu mungkin baru ambil sehari ataupun 2 hari baru ambil, tapi kita akan panggil dia untuk bertugas. Ya, dia panggil bertugas pada bila-bila masa saja. Okey, seterusnya semasa bagi kami Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kalau bila berlakunya banjir, apa yang kami buat ialah dalam skop perintah dan kawalan. Yang pertama ialah mengadakan pos kawalan hadapan. Sebab kami ni pihak bomba tadi kita dah cerita berkaitan dengan PKTK, kita dah bercerita berkaitan dengan PKOB, kan tadi kan. Dalam kami ni, kami ada lagi istilah-istilah kami dan juga peranan-peranan yang kami wujudkan pos begini supaya perjalanan kerja-kerja menyelamat, mencari dan menyelamat dan juga pemindahan masa-masa bencana ini dibuat secara tersusun dan juga teratur.
Dan pihak kami apabila berlakunya banjir, perintah dan kawalan ialah mengadakan pos kawalan hadapan ataupun dalam ringkasnya ialah PKH, dan juga mewujudkan pusat kawalan bomba ataupun PKB bagi memastikan gerakan mencari dan menyelamat masa banjir tadi dapat dijalankan dengan cepat dan teratur. Yang kedua, bagi pegawai-pegawai kanan pula, yang mula-mula sampai di tempat kejadian, secara automatik dia akan menjadi insiden komander operasi. Bagi kami lah, bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia lah. Dan yang ketiga, pegawai tersebut akan membuat penilaian tahap bencana dan akan memaklumkan kepada pegawai daerah ataupun ketua polis daerah untuk bertindak mengikut arahan MKN nombor 20 seperti yang kita bincangkan tadi, MKN 20. Dan juga yang keempat, segala bantuan dari agensi-agensi sokongan akan dipohon oleh komander operasi serta memaklumkan bencana tersebut kepada Jawatankuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana peringkat daerah. Ini peranan ketua polis tadilah, ketua polis daerah tadi. Dan inilah semasa. Seterusnya dalam tempoh semasa banjir juga, dari segi penyampaian maklumat, pihak kami apabila menerima panggilan berkaitan dengan bencana banjir, komander operasi kami, jangan tersalah faham tu, dia akan jadi bila peringkat daerah PKTK tadi, komander operasi ialah polis. Tapi dalam pihak kami, dalam jabatan sendiri, kami juga akan ada ketua ataupun komander operasi bagi jabatan kami. Akan memberi keutamaan terhadap keselamatan anggota-anggota yang bertugas dalam kerja-kerja menyelamatkan masa banjir tadilah. Okey, ini peranan komander operasi. Seterusnya, komander operasi hendaklah menghubungi serta memaklumkan kepada pegawai kanan berhubung dengan kejadian tersebut dengan serta-merta ataupun dengan kadar segera. Okey, yang ketiga, ini untuk maklumatlah, penyampaian maklumat dari segi penyampaian maklumat semasa banjir. Yang ketiga ialah menggerakkan anggota dari balai yang terdekat bagi melaksanakan kerja-kerja menyelamat awal. Sebab dia sebenarnya banjir ni, dari pengalaman saya dalam bomba ini, sebenarnya bila dah kita boleh rasa macam ini tak boleh ni, dah kena pindah. Dia pemindahan awal tu tak memerlukan bot pun sebenarnya. Cukup hanya sebenarnya kalau kata yang paling terbaik ialah pihak orang ramai ataupun pihak penduduk di sesuatu kawasan itu, diorang berpindah sendiri. Dan hendaklah memastikan pusat pemindahan mana yang contoh, sebagai contoh lah. Saya ni tinggal di Taman Tas lah katakan. Okey, Taman Tas. Jadi bila Taman Tas, saya duduk kat Taman Tas, saya pusat pemindahan saya ialah sekian-sekian tempat. Masjid contohnya, kat masjid Taman Tas lah kita kata. Okey, jadi masing-masing dah tahu. Itu peranan orang ramai tu, memang kena ambil tahu benda tu. Kat mana dia nak pergi jika berlakunya banjir dekat rumah dia. Okey. Jadi seterusnya, bagi penyampaian maklumat semasa operasi semasa bencana banjir juga, komander operasi kanan ataupun KOK yang bertugas pada hari tersebut hendaklah menghubungi PGO untuk menggerakkan bantuan daripada balai-balai berhampiran bagi mendapatkan anggota ataupun peralatan yang diperlukan. Ini apabila sesuatu daerah itu banjir dan juga keanggotaan yang kawasan jagaan ataupun balai-balai tersebut tidak mampu untuk menangani bencana ataupun jumlah mangsa itu terlalu ramai, dengan kapasiti yang ada di sesebuah balai itu agak terhad. Jadi bantuan daripada balai-balai bomba terdekat ataupun balai-balai bomba daerah yang lain akan dideploy ataupun akan dihantar ke kawasan tersebut. Okey. Dan seterusnya, yang kelima berkaitan dengan KOK akan memaklumkan kepada ketua polis daerah, pegawai daerah dan NADMA dengan kadar segera. Jika berlaku banjir itulah, selalunya kita akan berkolaborasi dengan polis lah, dan polis akan memanjangkan
bencana ataupun maklumat tersebut ke pihak atasan. Okey, seterusnya yang ke-6, membuat laporan bertulis untuk dihantar ke PPO ataupun Pusat Pengurusan Operasi melalui PGO Negeri, Pusat Gerakan Operasi Negeri Jabatan Bomba, mengikut SOP yang telah ditetapkan lah, iaitu SOP di Pusat Pengurusan Operasi. Kalau ada nombor dia ialah nombor 1.1 dan 1.2. Dan juga yang terakhir ialah melapor pergerakan operasi ke PGO atau Bilik Kawalan Balai supaya dicatatkan. Sebabnya kami ni apabila bergerak ke sesuatu tempat dan juga membuat sesuatu penyelamatan, dikenaki menulis dalam ada buku, dipanggil buku harian balai kami lah, dan wajib dicatat dalam tu setiap pergerakan yang dibuat lah. Dan dari segi pengeluaran jentera juga semasa kejadian banjir, pengeluaran jentera ataupun pengeluaran aset ini apabila menerima panggilan berkaitan banjir, Balai Bomba yang terlibat hendaklah bertindak dengan segera. Maksudnya tak ada tangguh-tangguh lah. Bila dah terima call, terus respon. Sebab yang sebelum tu kita dah prepare, semua barang-barang kita dah prepare. Sebagai contoh PFD, kami dah tempatkan PFD tersebut di dalam booth, dan juga kalau kata penggunaan lori ataupun kenderaan utility, kita dah tempatkan peralatan yang tertentu di dalam kenderaan tersebut. Jadi apabila sahaja menerima panggilan, balai-balai yang dikerahkan tersebut hendaklah bertindak dengan segera dengan menghantar laluan keluaran operasi ke tempat kejadian bersama peralatan dan kelengkapan kebombaan yang diperlukan. Yang kedua, bagi pengeluaran kenderaan ialah Ketua Keluaran Operasi hendaklah membuat penilaian awal berhubung dengan kejadian serta keperluan bantuan, dan seterusnya memaklumkan perkara tersebut kepada Ketua Balai. Yang ini di peringkat kalau kata penyelia lah. Jadi apabila dia kadang-kadang banjir kilat ni, banjir kilat berlaku tengah malam. Yang tu info dia agak ni sikit lah. Orang kata kalau siang ni ramai orang kan. Orang-orang duk berkeliaran lagi, ada dekat jalan raya ni ramai. Kalau kata banjir tu berlaku pukul 2-3 pagi, sebagai contoh kan. Jadi info tu agak lambat lah untuk dapat tu sebenarnya. Kan? Tapi orang bomba dah standby kan? Ya, bomba memang 24 jam standby. Jadi dia sebenarnya yang kita bimbang apa yang dah berlaku sebelum ini kan, banyak di KL ada, di Melaka ada, banjir kilat yang kita risau. Sebab bila berlaku banjir kilat, kemungkinan untuk mangsa mangsa tu ada kes kejadian lemas tinggi. Kan? Memang tinggi. Sebab apa? Berlaku secara tiba-tiba. Kalau banjir waktu siang ataupun banjir tersebut dalam keadaan dah ready, maksudnya orang ramai, dah tengok contohnya air melimpah kan, sikit lagi nak melimpah, jadi dia orang dah berwaspada ataupun dah berhati-hati, dah beringat. Tapi jika berlaku tengah malam, bayangkan pukul 2-3 pagi tengah tidur, air tiba-tiba hujan lebat, berlaku kepala air ke apa, yang mana tinggal di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan air terjun dan sebagainya. Jadi perkara tersebut amat berisiko. Jadi di situlah pentingnya respon ataupun maklumat awal tu disampaikan dengan tepat dan juga cepatlah. Okey, selain daripada itu ada juga berkaitan dengan bantuan tambahan anggota, dan bot penyelamat adalah berdasarkan kepada hasil penilaian awal. Di sini peranan ketua lah, terutama ketua balai dalam penilaian dia. Ini memang tak boleh ni, kena minta bantuan segera. Jadi memang kita akan terus meminta bantuan daripada balai-balai ataupun negeri-negeri, daerah-daerah yang berdekatan lah. Dan sekiranya memerlukan lebihan aset, kami di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini bagi zon timur untuk kawal dari segi logistik sebenarnya. Pendapatan kami bagi helikopter bomba ialah di Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Timur, iaitu terletak di Maran Terengganu lah, di Wakaf Tapai, Maran Terengganu. Jadi apa-apa kejadian banjir dan tidak boleh diakses melalui jalan darat dan memerlukan
penggunaan helikopter. Jadi memang kita dah akan standby helikopter di Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia dan akan cover untuk 3 negeri lah, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Jadi itu ialah bagi pengeluaran jentera ataupun aset-aset Jabatan Bomber. Sebenarnya tindakan apabila sampai di lokasi kejadian ataupun di lokasi banjir, anggota akan mula akan memastikan kerja-kerja dilaksanakan dengan selamat. Sebab biasanya macam ni, orang awam ni apabila contoh bila naik bot apa semua kan, dia orang tak berapa nak untuk pakai jaket keselamatan ataupun life jacket kan. Jadi macam-macam alasan dia orang bagilah. Jadi saya nasihatkan di sini memang apabila bomber pastikan apabila naik aset bomber sama ada lori di kawasan yang berisiko lah, terutama bot lah, diwajibkan untuk memakai PFD ataupun life jacket lah. Dan tindakan di tempat kejadian juga selain daripada itu ialah menstrukturkan pengurusan insiden berdasar kepada sistem pengurusan insiden. Kita sebenarnya dalam bomber ni kita menggunakan ICS, Incident Command System, untuk penetapan fungsi tugas masing-masing lah. Dan sebab dia ada komando operasi, dia ada logistik officer, dia ada operation officer dan sebagainya lah, dan ada juga anggota-anggota yang bertugas masing-masing lah. Selain pada itu ada juga kita akan mengadakan pusat yang PKB yang saya ceritakan tadi. Selain daripada itu ada juga kita akan mula mewujudkan plan ataupun communication plan. Sebab kita tak boleh campur dengan komunikasi, sistem komunikasi ataupun gen kita tu dengan yang sedia ada. Yang sedia ada itu ialah bagi kejadian ataupun kes-kes semasa. Contoh seperti kemalangan jalan raya, ada ular dekat rumah contoh kan, ataupun ada kes-kes yang berkaitan kebakaran dan sebagainya lah. Jadi itu ialah talk group yang dah fix. Dan kita dalam bomber ni apabila semasa banjir kita akan wujudkan satu lagi talk group untuk kita berinteraksi khas untuk operasi banjir. Okey. Dan bagi perkara yang ke-6 pula ialah bagi memastikan peralatan menyelamat adalah mencukupi bagi kerja-kerja menyelamat masa. Yang ni memang kita dah pastikan lah. Dan biasanya balai-balai yang mana kawasan mereka dinaiki air ataupun akan ada banjir, diorang dah pastikanlah peralatan menyelamat ni dalam keadaan siap sedia setiap masa. Kan. Okey tuan. Dan yang seterusnya, saya ingin tanya tuan Ya. Jika ada dalam 7 ke 8 minit lagi ni, saya nak menyentuh jika situasi banjir tu sedang berlaku kan, kebanyakan penduduk-penduduk akan keluar daripada rumah dan cuba menyelamatkan barang masing-masing. Adakah pihak bomber tegas untuk mengeluarkan penduduk dulu ataupun mengarahkan penduduk tu ambil barang-barang yang penting saja untuk dipindah ke kawasan yang lebih selamat? Apa pandangan tuan? Okey, terima kasih. Okey, berbalik pada soalan daripada tuan moderator tadi, sebenarnya dia macam ni. Untuk makluman, kalau sebelum adanya kejadian pandemik COVID-19 ini, kan, kita punya operasi kita akan menyelamatkan nyawa dahulu. Jika di kawasan tersebut terdapatnya ataupun risikonya ada tinggilah, maksudnya sangat-sangat berisiko untuk kita bawa barang-barang. Biasanya kita akan kata barang tinggal, maksudnya nyawa yang penting kan. Maksudnya kita akan pindahkan orang saja dulu. Sebab ada juga yang nak bawa bersama macam-macam lah kan. Kalau kata hidup binatang peliharaan, kita akan consider boleh bawa sama sebenarnya. Sebagai contoh kucing kan, yang kecil-kecil, kalau sampai lembu, kerbau dan sebagainya, yang tu mungkin awal-awal kena pindahkan ke tempat yang tinggi lah. Dan tak mungkin juga kita nak bawa binatang peliharaan gitu kan. Lembu macam mana letak tabut, letak seekor rasa dah tenggelam dah bot tu kan. Jadi itulah dia, tengok pada risiko sebenarnya.
dan juga tahap banjir yang berlaku di kawasan tersebut. Kalau kata kawasan itu biasa saja dan hanya dinaiki air sekitar paras lutut dan tidak lagi berlakunya hujan dan sebagainya, masa risikonya adalah kurang dan kita boleh consider lagi lah untuk diorang ni. Tapi kami nasihatkan kalau kata nak bila dah berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun PPS, tunggulah sehingga air surut dahulu, barulah pulang ke rumah masing-masing lah. Okey tuan, saya rasa saya sebelum kita nak menutup ceramah kita berkenaan keselamatan banjir ni, saya nak buka satu cabang ruang untuk pertanyaan dari segi panel-panel jemputan kita daripada pihak PACE ni, Pusat Pembelajaran Lanjutan UUM ni. Jadi saya mohon mana-mana panel untuk bertanyakan soalan kepada pegawai bomba kita Tuan Zailani. Silakan tuan panel. Siapa yang dulu ni? Cik Nik rasa. Cik Nik macam ada nak bertanya sikit. Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari tuan. Saya Nik Safwan daripada PJJ UM Kuantan. Soalan saya kepada pihak tuan, pihak Jabatan Bomba terutamanya, pengalaman yang paling mencabar ketika tuan mencari dan menyelamat terutamanya masa banjir lah. Masa tuan. Pengalaman mencabar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekali lagi kalau kira pengalaman ni saya ada pengalaman di dua daerah lah. Yang pertama di daerah Kemamai ini sendiri dan sebelum itu saya ada pengalaman di Besut, Terengganu. Dan macam tuan-tuan boleh tengok mungkin background belakang saya tengah mendukung makcik di belakang ni kan. Inilah kejadian ini berlaku di Besut, Terengganu. Lebih tepat lagi ialah di Tembila, Kampung Tembila, Besut, Terengganu. Jadi dari segi pengalaman ataupun kes-kes yang saya hadiri banyak sebenarnya. Kalau nak diceritakan memang banyaklah. Ada yang terpaksa 2 jam, 3 jam memujuk terutama warga-warga emas ni lah, warga-warga tua. Diorang tak berapa nak berpindah apabila diarahkan untuk berpindah kan. Biasanya dia akan tuan lah tu. Ya. Daripada pun dia sayang dengan barang-barang dia. Kemungkinan juga sebabnya ada pengalaman sedaya sendiri di Kemaman ni juga. Jadi berlakunya banjir dan juga rumah dia hampir tinggal 1 inci ataupun 2 inci lagi untuk sampai ke paras lantai rumah dia, dan pihak kami menasihati untuk berpindah lah, tapi dia tak nak pindah sebab dia kata sepanjang Mak Cik duduk sini, bahasa dia, Mak Cik dah duduk sini 40 tahun ni tak pernah lagi air limpah paras lantai rumah kan. Jadi pihak kami ni ambil masa juga untuk mujuk nak beri keyakinan kepada dia kan. Macam-macam lah, itu antara ragam yang ada semasa banjir lah. Jadi ada juga kalau yang kritikal ada macam bot kami sendiri pun terbalik, pernah juga di kawasan hulu Kemaman ini, iaitu di sebelah Pasir Gajah dan juga di Dadung sana pernah bot terbalik dan hampir-hampir anggota juga hampir-hampir lemas lah. Dan ada juga kes-kes yang lemas yang mungkin kalau boleh saya tak ceritakan di sinilah, kes-kes lemas yang berlaku bukan daripada kesilapan tapi mungkin ada dah ajal maut di tangan Tuhan kan. Jadi benda tu memang itu ialah di luar daripada kawalan kita sebagai manusia. Jadi walau apapun kita tetap orang kata bersikap mementingkan keselamatan di sepanjang kita membuat kerja-kerja penyelamatan dan juga pemindahan masa banjir ini. Jadi bagi menjawab soalan tadi, banyak sebenarnya untuk saya sampaikan. Dan mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti Facebook ataupun kami punya Facebook di laman Facebook kami, Balai Bomba Cukai. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kat situ operasi-operasi sama ada banjir dan sebagainya, banyak kami kongsikan di dalam Facebook rasmi balai kami lah. Okey, saya rasa panel kedua yang bertanya soalan ni, Encik Hafiz.
Rasa Encik Hafiz boleh bertanyakan soalan kalau ada pertanyaan pada Okay, Assalamualaikum Tuan. Di sini saya hanya tanya sikit je. Bagaimana persiapan pihak bomba dalam kesiapsiagaan untuk menghadapi musim banjir yang akan berlaku ni? Itu saya Tuan. Okey, terima kasih Cik Hafiz tadi atas soalan yang diberikan. Bagi kami sebenarnya kami ni dah kalau kata saya sendirilah di Balai Bomba dan Penyelamat Cukai, kami dah ada plan kontingensi kami sendirilah dalam menghadapi banjir. Kalau kata daripada skop kami, dia setiap balai dan juga setiap zon ataupun daerah ataupun Jabatan Bomba Negeri sendiri, dia orang ada pre-planning dia orang sendiri. Bagi saya di daerah Kemaman ini kami dah ada pre-planning kami yang mana sebagai contohlah saya nak ceritakan semua, memang banyak strategi-strategi yang ada sebenarnya. Yang pertama ialah kami penempatan awal. Penempatan apabila berlakunya hujan tanpa henti selama 4 jam, hujan lebat berlaku 4 jam, kami akan mula deploy ataupun mula hantar aset-aset dan juga anggota kami ke lokasi-lokasi yang telah kami tetapkan, di mana kami akan standby di situ apabila hujan tanpa henti berlaku selama 4 jam. Tanpa henti hujan lebat. Jadi of course dan juga kita telah ambil maklum di mana apabila berlakunya hujan tanpa henti 4 jam, kampung-kampung dan juga tempat-tempat yang terawal akan banjir apabila hujan lebat tersebut berlaku. Okey, jadi di sini apabila pihak kami dah pergi ke sana dan kemungkinan kalau kata hujan tanpa henti berlaku lagi, dan kita akan buat ada pre-planning yang kedua, iaitu akan deploy pula mungkin dari segi makan minum dan sebagainya lah, dari segi logistik yang lain lah. Macam itulah lebih kurang. dia dah standby lah, maksudnya Ya, dah standby. jangan risau, bomba dah standby Encik Hafiz. Okey, kita beralih pada panel jemputan kita daripada UM juga. Hi, Encik how can I help? Encik Hassan saya rasa ni nama. Ya, Encik Hassan. Boleh bertanyakan soalan? Encik Hassan? Oh, tak ada suara Encik Hassan eh? Suara. Okey. Nampak gaya macam Encik Hassan ada masalah teknikal ni. Jadi kita Encik Hassan boleh bercakap Ada suara? Oh, Encik Hassan memang tak ada mic ke apa ni, kerosakan. Kita beralih pada Encik Muhammad Firdaus. Mungkin ada pertanyaan yang akan ditujukan kepada Tuan Zailan ni. Sebelum kita mengakhiri ceramah kita sebentar lagi. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Kita pergi pada yang soalan yang pertama tadi. Maksudnya kebelakangan ini berlakunya banjir di kawasan-kawasan Pantai Barat, bukan Pantai Timur, kan? Memang benar. Kalau ikutkan, kalau tahun 80-an, 90-an, kalau bulan 11, bulan 12 dan bulan 1, bulan 2 ni, Pantai Timur je akan banjir. Dan tak mungkin jarang dengar banjir berlaku di Melaka,
Baru ni Melaka lah teruk kan, di KL. Jadi menjawab pada soalan tersebut, dia sebenarnya apabila berlakunya macam saya jelaskan pada awal perbincangan kita tadi, perubahan monsun kan, perubahan monsun, bila kita di fasa monsun timur laut ini, keadaan angin apa ni dia panggil tadi, luruan monsun tadi, kadang-kadang awan yang terbentuk di kawasan pesisir pantai Semenanjung Malaysia ini, terutama Kelantan, Terengganu dan Pahang, kadang-kadang dia akan melintasi ataupun akan sampai ke kawasan-kawasan pantai barat. Di situlah disebabkan oleh akan berlakunya banjir di kawasan-kawasan tersebut. Kalau ikutkan dan juga kalau kita dengar berita yang ada di kaca televisyen kita, banjir-banjir tersebut berlaku tak seperti banjir yang berlaku di negeri-negeri pantai timur. Betul tak? Sebab apa saya kata macam tu? Kebanyakan di negeri-negeri ini, Kuala Lumpur, Melaka, di kawasan pantai barat, banjirnya berlaku hanya sekejap saja ataupun kita panggil banjir kilat saja. 5-6 jam dah habis dah. Macam di Melaka baru-baru ni, betul kan? Dia keruh. Ya. Jadi kalau ikutkan di Melaka, banjir yang lepas, bulan lepas lah, banjir tersebut berlaku hanya lebih kurang 4 ke 5 jam sahaja. Daripada memang tinggi, air memang tinggi, ada banyak kereta dan juga kenderaan yang tenggelam, memang tinggi. Tetapi tempoh jangka waktu yang tak sampai 24 jam lah orang kata, sekejap saja. Dalam beberapa jam air dah mulai surut. Itu yang berlaku di kawasan pantai barat. Berbanding dengan negeri-negeri di pantai timur ini, apabila banjir besar berlaku, dia akan memakan masa berhari-hari. Macam pengalaman saya sendiri, apabila banjir berlaku di negeri terutama Pahang, Terengganu, Kelantan ini, average masa paling cepat untuk selesai banjir ni ialah 3 hari. 3 hari. Itu yang paling cepat lah untuk reda. Banjir untuk reda kan. Kadang-kadang dia akan pergi ke 5 hari. Kadang-kadang ada yang 13 hari dan ada yang kena kawasan-kawasan yang betul-betul rendah dan juga kita panggil dalam istilah bomber ni air termenung kan. Air termenung. Bila sebut air termenung ni makan masa 2 minggu lah untuk surut sepenuhnya. Jadi itulah di kawasan-kawasan pantai sebelah. Ya, betul. Jadi berbalik pada itu soalan pertama, harap yang bertanya itu jelaslah perkara tersebut, dan berbalik kepada soalan yang kedua tadi berkaitan dengan SOP bomber di musim pandemik COVID-19. Jadi sebenarnya perkara ini memang kalau ikutkan kami di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia sendiri, apabila keadaan musim pandemik ini, SOP kami berlaku sedikit perubahan dah. Kemungkinan lepas ni kita akan balik kepada ke asal balik, tapi sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ni dan selagi kerajaan kita tidak declare ataupun tidak menetapkan COVID-19 ini sebagai endemik, masih pandemik, maksudnya kita kena ikut SOP cara-cara pandemik lah, maksudnya ada penjarakan, kurangkan sentuhan, pakai face mask dan sebagainya. Dan kami di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia sendiri, perkara tersebut memang diterapkan kepada setiap anggota, dan prosedur semasa menyelamat juga ada sedikit perubahan, seperti apabila kita pergi mengambil masa-masa banjir ini, terutama di kawasan taman lah kita katakan, ataupun di sebuah kampung. Sebagai contoh, kita pergi ambil dengan lori bomber tu kan, lori Highcom bomber tu, kita dah tandakan di tempat duduk di belakang lori tersebut, tanda-tanda yang mangsa banjir tadi boleh duduk dengan berjarak 1 meter. Kalau sebelum ini dalam satu lori itu kita boleh memuatkan sehingga 30 orang pada satu-satu masa, tetapi di zaman pandemik COVID-19 ini pihak kami Jabatan Bomber hanya membenarkan orang ataupun mangsa separuh daripada itu. Maksudnya dalam 10 ke 15 orang sahaja untuk naik lori tersebut. Kalau sebelum ini 30 orang boleh muat, tapi sekarang kita hadkan untuk orang ataupun mangsa naik bagi ke tempat-tempat pusat pemindahan.
Dan juga selain pada itu bagi bot pula, contoh bot sebelum ini kalau kata bot penyelamat bomba kita boleh memuatkan 10 orang pada satu-satu masa, tapi apabila untuk mematuhi arahan-arahan dan juga SOP semasa daripada KKM ini, kami hanya membenarkan separuh, maksudnya 4 ke 5 orang sahaja pada satu-satu masa di atas bot penyelamat. Begitu juga dengan peralatan SOP dan juga peralatan yang lain lah, barangan yang lain. Apabila tibanya musim COVID-19 ini, di setiap kenderaan-kenderaan ataupun jentera kami ini seperti bot, lori dan sebagainya, hendaklah disediakan hand sanitizer, adanya sarung tangan, adanya face mask dan sebagainya lah. Dan juga apabila membuat sesuatu pemindahan, hendaklah disanitasi ataupun dinyah kuman bot ataupun lori apabila kita dah gunakan. Itu antara kelainan dan juga pembaharuan yang dibuat sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Jadi menjawab rasanya soalan tadi? Menjawab pelbagai persoalan, menjawab pelbagai informasi yang disalurkan oleh pihak bomba dan penyelamat, walaupun ianya hadir daripada maklumat oleh Balai Bomba Kemaman, tapi secara menyeluruh kita pasti info-info ni sepakat dan bernas di peringkat Jabatan Bomba dan Penyelamat negara Malaysia khasnya. Jadi kita ada masa 2 minit lagi untuk menghabiskan ceramah ini. Jadi saya minta jasa baik Tuan Zailani untuk memberi sedikit sarana ataupun ucapan kata-kata akhir sebelum kita menamatkan sesi ceramah keselamatan ini. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Jadi sebagai penutupnya secara ringkas, di sini saya sebenarnya banyak lagi saya nak ceritakan, tapi disebabkan oleh kekangan masa dan juga ni sebab perkongsian saya suka bercerita sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya mungkin di lain waktu dan masa. Apa yang penting tuan-tuan, persediaan sebelum, semasa dan selepas bencana banjir ni tuan-tuan kena titik beratkanlah, terutama dari segi dapatkan maklumat-maklumat yang penting daripada jabatan-jabatan ataupun agensi yang terlibat. Selain daripada itu boleh juga tengok kawasan-kawasan rumah sendiri, periksa longkang, parit ataupun saluran-saluran tertentu ada tersumbat ke tak apa semua, kan. Daripada semak samun boleh cuba bersihkan. Sebab apa? Ini adalah risiko-risiko yang kemungkinan, sebab ada juga kes-kes yang apabila belakang rumah tu semak samun banyak sangat, adanya haiwan-haiwan berbisa seperti ular dan sebagainya. Jadi apabila banjir, dia akan pergi ke tempat-tempat yang tinggi, dan apabila rumah kita ada kat situ, sudah pasti dah dia akan ada kat rumah kita pula ular-ular tersebut, kan. Itu antara yang perlu tuan-tuan tekankanlah. Selain daripada itu, keperluan-keperluan yang perlu tuan-tuan ada semasa sebelum pemindahan ke pusat-pusat pemindahan, keperluan-keperluan yang penting, kan, itu tuan-tuan boleh fikirkanlah. Dan selain daripada itu, patuhilah juga saranan dan juga apa-apa arahan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa, dan dapatkan info-info yang terkini lah. Sebab sekarang ni zaman viral, kan, banyak sangat viral-viral yang sebenarnya maklumat tidak tepat, kan, macam-macam. Kalau kata sebelum ini ada macam-macam. Kalau saya di Terengganu ini macam-macam keluar sebelum banjir berlaku tu, kan. Okey, pihak sebagai contoh lah, pihak Empangan Kenyir dah lepaskan air, sebagai contoh, macam-macam. Jadi jangan terus sebar berita-berita yang tidak sahih macam tu. Jadi simpan sebagai inilah, cakap baca je lah kita sendirilah. Ini belum tentu lagi betul, sebab dah berapa puluh tahun Empangan Kenyir macam tu, tiba-tiba nak lepaskan air pula, kan. Macam-macam lah. Dan ada juga kalau di Pahang sendiri ada macam-macam ni, kan, kawasan yang berisiko tinggi banjir ini. Jadi saya nasihatkan jaga diri, jaga keluarga dan patuhi SOP terkini yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi itu saja daripada saya.
Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana sudi menjemput saya lah sebagai penceramah pada hari ini. Saya sangat berbesar hati dapat berkongsi tips dan juga maklumat dengan tuan-tuan semua. Semoga kita semua diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Silakan. Okey, terima kasih banyak. Sama-sama di peringkat saya mewakili Pusat Penlanjutan Pembelajaran Jarak Jauh pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia daripada Sintok. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan di atas perkongsian ceramah keselamatan dan persediaan banjir zon Pantai Timur. InsyaAllah kemungkinan bukan masa terdekat atau mungkin di masa-masa akan datang pelajar-pelajar ini akan mengadakan sesi lawatan ke Balai Bomba Kemaman untuk melihat sendiri peralatan ataupun kesiapsiagaan Jabatan Bomba Penyelamat daerah Kemaman. Terima kasih di atas perkongsian hari ini. Dan juga panel-panel jemputan, terima kasih di atas penyertaan kali ini. Diharap sebarang kemusykilan ataupun pertanyaan yang akan datang boleh dimajukan terus melalui email di Jabatan Bomba Penyelamat, terutamanya kepada Tuan Zailani terus, ataupun melalui bomba-bomba cawangan yang terdekat. Jadi dengan berakhirnya ceramah keselamatan persediaan zon Timur kita pada hari ini, saya mengucapkan lagi sekali ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai melalui medium Facebook, YouTube dan sebagainya di atas perkongsian dan like dan share di atas link yang telah kita sediakan. Jadi berakhirnya ceramah kita pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Zailani. Sampaikan salam kepada semua anggota bomba sebagai frontliner di barisan hadapan proses keselamatan dan menyelamat di dalam negara Malaysia terutamanya. Kami daripada pihak PACE dan juga pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia menyanjung tinggi di atas pengorbanan dan kesiapsiagaan semua frontliner di dalam Malaysia. Terima kasih di atas perkongsian hari ini. Jumpa lagi di masa-masa akan datang Tuan Zailani. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa-masa akan datang. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum tu minta semua senyum, kita nak ambil gambar sebagai kenang-kenangan. Okey. Okey, sedia 1, 2, mula. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.